يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون
لهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Pada ayat 2 surat Al-Hasyr, Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada gunung-gunung hati. Mereka berhimpun dan memerangi Rasulullah. Lalu wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka juga menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka daripada azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka daripada alam yang tidak terlintas dalam pikiran mereka, serta dilemparkan perasaan cemas takut dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari berdua. Maka insaflah dan ambil pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang berakal, pikiran serta cerdik mata hati. Ketika melihat kejahatan Zionis, yakni kejahatan Yahudi yang dimampu di kuasa besar dunia, maka kita dapat bayangkan bagaimana kejahatan Yahudi yang telah mengkhianati Nabi kita Muhammad SAW sendiri dan umat Islam di Madinah, sehingga berlaku pengusiran terhadap Yahudi daripada bumi Madinah. Yahudi pertama yang khianati adalah Yahudi Bani Qainuqa, yaitu selepas perang Badar. Selepas Islam bertapak di Madinah, usaha pertama yang dibuat oleh Baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berhati-hati dalam perjanjian ini dan memerangi secara tertulis kaum muslimin tidak pernah mengkhianati dan mempertikaikan isi kandungannya. Yahudi yang terkenal dengan sifat asli mereka yang berkait rapat dengan penipuan, pembelokan dan pengkhianatan, mulai belok dan telah khianat membuat huru-hara untuk memboyak perpaduan umat Islam di Madinah yang ini. Selepas umat Islam menang besar dalam perang Badar pada tahun yang kedua Hijriah, Yahudi mulai sakit hati dan membuat kejahatan sehingga terbatal perjanjian Rasul dengan Rasulullah, di mana mereka mencoba memerangi Rasulullah. Kejahatan Yahudi tidak terhenti, ia kemudian disambung oleh Bani Nadir daripada kalangan Yahudi juga, yakni yang mana yang telah juga membuat perangai yang buruk dan khianat terhadap Rasulullah SAW, masih sabar di mana Baginda besar Nabi masih sabar, masih diterima lagi, sehingga berlaku satu peristiwa yang penuh pengajaran sehingga ke hari ini yang digambarkan dalam surah Al-Hasyr, ketika Rasulullah SAW pergi ke perkampungan kaum Yahudi Bani An-Nadir untuk meminta supaya membayar dia berhubung dengan Ammar bin Umayyah Al-Bagri yang telah membunuh dua orang daripada Kabilah Bani Hilal, di mana mereka sebagai rakyat negara Islam yang telah berjanji untuk memberi sumbangan sekiranya berlaku perkara seperti ini. Nabi Muhammad SAW pergi ke kampung tersebut bersama dengan beberapa orang sahabat. Setelah diberitahu tujuan kedatangan baginda, maka Bani Nadir menyatakan kesanggupan mereka untuk menunaikan janji yang membayar dia dalam penebusan bayaran itu, dan meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya duduk menunggu di tepi sebuah rumah dan kampung itu bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Tiba-tiba orang Yahudi itu telah membuat perkataan jahat untuk melakukan pembunuhan ke atas Nabi Muhammad SAW dengan dicampakkan sebuah batu besar ke atas Nabi Muhammad SAW dari bahagian atas rumah yang ketika itu baginda sedang melihat di bawahnya. Malaikat Jibril telah diperintahkan oleh Allah supaya beritahukan kepada Nabi tentang perancangan jahat Yahudi itu. Setelah mendapat berita tersebut, lalu baginda Rasulullah SAW terus bangun dan keluar daripada tempat tersebut dan pulang dengan segera ke kota Madinah. Baginda SAW kemudian menghantar Muhammad bin Maslamah sebagai utusan untuk memberitahu Bani Nadir bahawa mereka tidak benar dan tinggal di Madinah kerana mereka telah menang Nabi dan dia damai bersama Nabi Muhammad SAW. Sidang dimana Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ila alladziina nafaqu alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli al-kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanutii'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum
la yuwallunna al-adbara thumma la yunsurun. Masih dari surah Asy-Syar ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Maksudnya, tidakkah engkau melihat dan merasa heran, wahai Muhammad, terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka terutama berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada kalangan kaum Yahudi ahli kitab, sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar sudah tentu kami akan keluar bersama-sama dengan kamu, dan kami tidak akan duduk taat kepada siapapun untuk menentang kamu selama-lamanya, dan kalau kamu diperangi sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi dihalau keluar dari Madinah, mereka yang munafik ini tidak akan keluar bersama-samanya, dan demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membela, dan demi sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membela sekalipun, sudah tentu mereka semuanya Yahudi dan munafik akan melarikan diri, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Hadirin dirahmati Allah, Yahudi Bani Nadir diberi tempoh selama 10 hari untuk meninggalkan Madinah, di mana jika mereka gagal berpergian, maka hukumannya adalah semua akan dibunuh. Tiada lagi jalan lain untuk mereka berdalih dan lepaskan diri, dan mereka akan membuat persediaan untuk meninggalkan Madinah. Tiba-tiba pemimpin munafik Abdullah bin Ubay menasihatkan mereka supaya jangan keluar dari Madinah, dan mereka hendaklah bertahan dan menentang habis-habisan, dan kaum munafik mempunyai 2.000 orang yang akan bersama Yahudi Bani Nadir dalam kota menentang Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay memberi jaminan bahawa kaum munafik bersedia untuk mati bersama-sama Yahudi Bani Nadir, tetapi apa yang berlaku? Kaum munafik telah teror dan yang memberikan bantuan kepada Yahudi Bani Nadir. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kaum muslimin untuk menghalau Yahudi Bani Nadir keluar dari Madinah, sedangkan Yahudi Bani Nadir mempunyai sebuah kota yang kukuh dan besar dengan persiapan senjata dan tentera yang begitu lengkap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati Yahudi Bani Nadir perasaan drone dan takut kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mundur diri untuk keluar dengan hanya dibenarkan membawa harta kekayaan sekadarnya yang terpikul oleh unta-unta mereka. Mereka pun tidak dibenarkan membawa senjata. Penghalauan Yahudi Bani Nadir ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-4 Hijri. Peristiwa ini mendedahkan konspirasi dan permainan jahat yang dibuat oleh golongan munafik untuk melawan dan khianat kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mereka bersekongkol dengan kaum Yahudi semata-mata mahu melawan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dedahkan kebenaran dan sifat mereka yang licik, penuh budaya, suka bersumpah dusta untuk tidak terganggu dan ambil handaran dan ibadat. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Yahudi dan munafik ini sebagai satu golongan yang penakut, mengecut dan memecah belah masyarakat. Allah memperbandingkan cara kelicikan munafik dan Yahudi untuk menjatuhkan umat Islam sama seperti kelicikan budaya syaitan kepada orang kafir, dan mereka akan menyesal di akhirat kelak yang tidak faedah lagi apa yang menunggu mereka adalah ketinaan ini dan azab akhirat. Hadirin dirahmati Allah, sebagaimana segala tentera sama guru terbang ataupun yang menghantar guru berbanding kepada Israel adalah terdiri pada orang-orang Amerika, bukan daripada orang Yahudi. Kerana Yahudi, orang-orang Yahudi, tentera Yahudi adalah pengecut. Itu yang paling jelas daripada apa yang kita maklum daripada membuat ini masalah sahih dari televisyen Maka dan juga dari sidang Jumat kepada Allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atu hatta yaqatil al-muslimuna yahudina wa yaqtiluhum al-muslimuna hatta yaqtadi al-yahudiyyu min wara'i al-hadar was-sajara wa yaqulu al-hadar al-sajara ya muslim ya Allah hadha yahudiyyun khalfi wa ta'ala faqulhu illa al-gharqali fa innahu min sadar al-yahud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, tidak berlaku kiamat sehingga orang Islam memerangi kaum Yahudi, maka mereka akan diperangi oleh orang Islam sehingga Yahudi akan bersembunyi di sebalik batu dan pokok, lalu berkata batu dan pokok, wahai orang Islam, hamba Allah ini dia Yahudi di belakangku, maka datang dan
Kita sebagai umat Islam boleh mengumpulkan bantuan dalam bentuk kewangan bantuan saat tidak hidup Palestin. Bantuan ini akan mengingatkan kemerdekaan ditanggung untuk Palestin. Semua pihak perlu bertindak dengan memberi bantuan dan desakan supaya peperangan dan keganasan Zionis Israel ini diberhentikan segera. Kita sebagai umat Islam dan saudara perlu membantu perjuangan rakyat Palestin. Kita perlu tunjukkan solidariti bersama perjuangan rakyat Palestin. Sebagai umat Islam, kita perlu mengangkat tangan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini doa terhadap ilahi oleh seluruh umat Islam selama pada segenap seluruh dunia sangat ditagih kepada rakyat Palestin. Di mana semua pihak perlu berbagi, perlu berganti bahu membantu saudara-saudara di bumi Palestin. Yakinlah kemenangan yang menjadi rakyat Palestin semakin hampir. Mereka berjuang dengan cara bertempur untuk harga diri keluarga dan tanah air tercinta yang merupakan tanah harapan bagi seluruh manusia. Berbahagialah pejuang-pejuang yang mati syahid. Mereka bahkan mendapat rezeki yang terputus daripada Allah. Jihad ataupun syahid itulah kebahagiaan yang paling kukuh bagi para mujahidin dan tulang-tulang Islam di perbatasan di Gaza dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun." Subhanallahul azim. Dan janganlah sama sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka tidak mati, bahkan mereka hidup dan dimuliakan rezeki di sisi Tuhan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu wa yaghfirul mustaghfirin wa yanadil al-dalimin. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kamaran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ma tasalat 'ainun bi nadar wa qawlun bi khabar. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعاقبوا على الطاعة حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن خليفة نبيك على الهدي أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق ورضي الله عن الإمام الأول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ورضي الله عن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان ورضي الله عن بيته بني غالب إمام مشارق المغارب. أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ورضي عن سيدنا البقيع من العشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجارة وزبير بن عوام وعن بقية الصحابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انزل رحمة والسكينة والسلامة والعافية على ملكنا سليمة بين الملأهم يكاد لا سلطان لله يعيد به مسلمة الأشياء سلطان على الأشياء أنفع بالأشياء وأيد في الحق يا رب العالمين. وكذلك توجد الرحمن لا تسليم كما أحد فوزي من عبد الرزاق يا مجيب الرحمن والمؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطية. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والكورونا والبلاء
وفي سوريا وفي مصر وفي ميانمار وفي بلدنا ماليزيا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن